Salam Malaysia Madani, BIS Malaysia, edisi Selasa 2 April 2024. Saya Hazel Desmond. CSR dan pembangunan ekonomi fokus BIS Malaysia hari ini. Sebelum itu kita tinjau terlebih dahulu pergerakan pasaran diikuti perkembangan harga komoditi dan harga barangan keperluan. Ke arah merealisasikan agenda perpaduan negara dan pembangunan ekonomi, sektor korporat dan perniagaan digalak memperhebat penglibatan komuniti dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR. Bagaimana individu dan syarikat boleh meneroka bentuk perkongsian dan sokongan pemerkasaan komuniti seiring pembangunan ekonomi madani? Kita ikuti respons BIS. Peranan CSR, Corporate Social Responsibility, dalam membangunkan komuniti dan ekonomi adalah sangat penting. Ia melibatkan tanggungjawab sosial korporat untuk memastikan aktiviti perniagaan tidak hanya memberi faedah kepada syarikat, tetapi juga memberi impak yang positif kepada masyarakat di sekelilingnya. Terdapat beberapa peranan yang sangat penting dalam CSR untuk membangunkan komuniti dan juga ekonomi, termasuk nombor 1, program CSR akan memberi sumbangan kepada program-program pembangunan komuniti seperti pendidikan, kesihatan dan juga kebajikan yang sosial. Yang kedua, program CSR juga akan menyokong kelestarian alam sekitar melalui inisiatif seperti pengurusan sisa dan juga pemuliharaan alam sekitar. Yang ketiga, kita melihat program CSR akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi tempatan melalui pelbagai program pembangunan keusahawanan, latihan pekerjaan, terutama bagi syarikat-syarikat yang beroperasi di kawasan setempatnya. Terdapat berbagai impak dan juga manfaat CSR. Yang pertama, kalau kita lihat selalunya CSR ini akan fokus kepada sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Kalau kita lihat daripada sudut sosial, CSR akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menyediakan bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik melalui seperti mangsa bencana alam, golongan miskin dan juga golongan kurang bernasib baik. Yang kedua adalah melalui sudut ekonomi. Melalui CSR, syarikat dapat membantu membangunkan ekonomi tempatan dengan menyokong perniagaan kecil dan sederhana, menyediakan peluang pekerjaan dan juga memberi latihan kepada penduduk setempat. Daripada sudut alam sekitar, inisiatif CSR dalam bidang kelestarian akan membantu melindungi alam sekitar, memperbaiki kualiti udara dan juga air serta mengurangkan kesan negatif terhadap persekitaran. Sekarang kini kita lihat di bulan Ramadan, pelbagai pihak telah melaksanakan inisiatif CSR untuk tujuan membantu golongan yang memerlukan, meningkatkan kesedaran sosial dan juga memperbaiki kualiti kehidupan masyarakat. Sebagai contoh inisiatif CSR yang boleh dilakukan di bulan Ramadan ini termasuk yang pertama, program bantuan makanan dan juga sumbangan makanan kepada golongan miskin dan keluarga yang memerlukan. Yang kedua, program kesihatan seperti pemeriksaan kesihatan percuma, bantuan perubatan dan juga sumbangan perubatan
perniagaan kepada mereka yang memerlukan. Dan yang ketiga, program kebajikan sosial seperti pembinaan rumah untuk golongan yang kurang berkemampuan, memberi bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan dan juga sokongan psikologi. Ini antara beberapa contoh inisiatif CSR yang boleh dilaksanakan di bulan Ramadan yang mana akan memberi manfaat yang secara langsung kepada komuniti dan juga menunjukkan komitmen syarikat mereka terhadap tanggungjawab sosial dan juga masyarakat. Dan dalam menyokong tanggungjawab sosial korporat CSR, bahagian berita ehwal semasa BEST RTM mengambil inisiatif menganjurkan program CSR Barakahnya Ramadan Indahnya Syawal di KL Central petang ini. Ia merupakan aktiviti CSR BEST bersama beberapa rakan strategik yang lain. Selain melibatkan personaliti RTM, pelbagai aktiviti menarik turut diadakan sepanjang program ini. Untuk perkembangan di sana, kita bersama rakan pengacara Faiz Syahira Nizam langsung dari KL Central. Perkhidmatan awam penuh juga dengan warga kota yang memeriahkan majlis daripada bahagian berita ehwal semasa. Hari ini berita ehwal semasa kami mengedarkan kit-kit makanan antara juadah yang istimewa, bubur lambuk Kampung Baru, roti boy dari PMB Investment. Apa yang boleh saya kongsikan kepada anda? Itulah kenikmatan atau signifikannya Ramadan, bulan berkongsi rezeki. Indahnya berkongsi rezeki dan begitu indahnya nanti untuk kita menyambut Syawal. Dan ketika ini di KL Central, warga-warga kota bersama-sama berada di sini memeriahkan majlis dan ada juga warga kota yang berlari-lari nak pulang ke rumah. Dan ketika ini apa yang perkara penting yang kita perlu lakukan sebelum perjalanan, dan itulah sebelum raya juga perlu untuk kita tahu penjadualan dari segi tiket, penjadualan perjalanan. Dan ketika ini berada di KL Central bersama saya yang berbahagia Dato' Muhammad Rani Hisham Samsudin, Ketua Pengarah Eksekutif Kumpulan KTMB. Dato', apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih, Zainal. Macam mana dengan suasana di KL Central ketika ini, Dato'? Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, suasana sebelum raya dan suasana yang paling meriah dengan traffic flow yang agak tinggi sekali. Baik, Semua berebut nak balik ke kampung. Dato', kami warga kota nak tahu berapa trip perjalanan sehari bagi kita menyambut Aidilfitri, dan ketika ini apa yang boleh Dato' kongsikan update terawal untuk kami warga kota, Dato'? Terima kasih, Syahira. Seperti biasa, kita mempunyai jadual waktu perjalanan harian sebanyak 32 trip train ETS daripada Gemas ke Padang Besar setiap hari. Dan jumlah tempat duduk yang kami sediakan adalah sebanyak 1,988 tempat duduk untuk 32 trip satu hari ini. Dan saya setakat pagi tadi kita telah menjual 95% tiket ETS tersebut. So kita masih ada lagi 5% untuk train-train yang berjadual untuk sepanjang 4 hari bulan sehingga 15 hari bulan ini. Dato', saya sebenarnya antara yang terlepas membeli tiket. Bagi orang yang bernasib sama seperti saya, Dato', apa peluang yang kami ada untuk kami tunggu train-train tambahan selepas ini? Ya, berita gembira untuk penumpang-penumpang yang belum lagi membeli tiket, kita menyediakan atas permintaan yang tinggi, kita menyediakan 6 perkhidmatan train ETS tambahan daripada Kuala Lumpur ke Padang Besar, di mana 2 trip satu hari daripada 4 hingga 15 bulan, 2 trip satu hari daripada Kuala Lumpur ke Padang Besar, 2 trip sehari daripada Kuala Lumpur ke Batu Was, dan 2 trip satu hari daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Yang interesting ni, yang trip ke Ipoh tu kita punya train express, maknanya perjalanan tidak berhenti daripada KL Central ke Ipoh, 2 trip satu hari. Dan trip tambahan ini menyediakan dalam satu hari 1,200 tempat duduk, dan keseluruhan sepanjang 4 hari bulan hingga 15 hari bulan ini kita menyediakan lebih kurang 15,000 tempat duduk. Dan sampai ke pagi tadi kita telah menjual sehingga 76%. So masih ada lagi dalam 24% yang belum terjual. Jadi cepat-cepat beli, Puan Zahira. Jadi macam saya nak tahu bila tiket-tiket train tambahan ini mula untuk dijualkan. Sebenarnya tiket tambahan ini telah dijual minggu lepas. Minggu lepas lagi telah jual, berebut-rebut minggu lepas. Dan tiket-tiket train biasa kita sebenarnya telah jual sejak tahun lepas lagi, 30 hari bulan Oktober tahun lepas. Itu untuk train biasa, dan tambahan kita buka pada minggu lepas.
Okey, kamu yang seperti warga kota yang berada di KL Sentral ketika ini, kami ingatkan untuk sentiasa memastikan anda dalam keadaan selamat. Yang pasti hari ini program yang istimewa kami bawakan, kami akan mengedarkan kit makanan berbuka puasa kepada anda. Sesiapa kepada anda seperti saya yang selalu tertinggal untuk dapat makan buka puasa di rumah dan ketika itu saya berada di dalam perkhidmatan awam. Inilah waktunya untuk kita sama-sama dapatkan kit makanan berbuka puasa. Datuk, untuk itu saya nak capat Datuk berikan kepada mereka pengguna-pengguna perkhidmatan awam sepanjang perjalanan mereka menggunakan perkhidmatan awam sebelum raya. Sebelum tu saya nak juga berkongsi satu lagi trip tambahan. Trip yang kita sediakan adalah trip perkhidmatan tambahan istimewa. Yang ini kita tidak buat pada hari biasa, tetapi perjalanan untuk hari raya ni kita buat 2 trip perjalanan daripada KL Sentral ke Tumpak all the way. Ya. Yang ini train ni menyediakan perkhidmatan train tempat tidur, kos kelas pertama, kelas kedua dan tempat makan sekali. Dan ini kita sediakan pada 7 hari bulan ini untuk pergi dan balik pada 13 hari bulan. Tapi perjalanannya memakan masa sedikit sebanyak 13 jam. Tapi berbaloi kerana kalau traffic jam lebih lama daripada itu. Jadi tapi malangnya tiket dah terjual sudah. Ya. Jadi kepada penumpang-penumpang KTMB yang selama ini menyokong perkhidmatan KTMB di luar sana, saya bagi pihak KTMB mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyokong perkhidmatan KTMB selama ini. Selamat menaiki kereta api, selamat bergembira dan menaiki perkhidmatan dengan lebih selamat dan lebih selesa. Terima kasih. Baik Datuk, sebagai barisan hadapan KTMB yang sentiasa ada mereka yang bekerja di barisan hadapan untuk raya ini, apa persediaan barisan hadapan dari pihak KTMB? Ya, sebagai persediaan kita, sebagai setiap tahun yang kita sediakan kerana trafik bertambah ramai, sebelum Hari Raya dan selepas Hari Raya, kita tahu ramai pengguna di luar sana yang memerlukan bantuan dan pertolongan, terutama sekali mereka yang jarang-jarang menaiki kereta api. Jadi kita telah mengerahkan kaki tangan KTMB dan warga KTMB untuk berada di stesen yang sibuk, terutama sekali di KL Sentral ini, di Ipoh, di Batu, Padang Besar, di Gemas dan juga di Tumpak untuk sama-sama membantu penumpang-penumpang kita, terutama mereka yang mempunyai anak-anak, mempunyai bagasi-bagasi yang banyak dan juga mereka daripada golongan warga emas dan golongan kurang upaya. Jadi kami akan menyediakan bantuan di stesen seperti biasa. Datuk, walaupun lagi seminggu nak raya, tapi saya rasa bahang raya itu dah berada di KL Sentral. Bagaimana persediaan raya di sini dari segi memberi kemeriahan kepada pengguna-pengguna pengangkutan awam? Kalau ikutkan hari ini, KP kita sedang menyanyi di belakang untuk menyantuni pengguna-pengguna dan persediaan KTMB meraih kehadiran pengguna. Kami seperti biasa memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memberi barang-barangan atau goodies kepada pelanggan-pelanggan KTMB. Kita pun meraihkan mereka bersama dan kita welcome mereka yang ingin membantu atau memberikan hadiah-hadiah atau goodies hari raya kepada pelanggan-pelanggan. Dalam masa sama, pihak KTMB juga akan melakukan perkara yang sama pada hari Khamis ni, insya-Allah. Okey Datuk, kalau persiapan raya Datuk bagaimana? Kalau boleh saya soalkan dengan waktu yang ada. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada pelanggan di luar sana sekali lagi, dan bagi pihak KTMB kami mohon maaf zahir batin pada pelanggan, dan saya harap sokongan yang telah diberikan selama ini akan diteruskan bagi masa yang akan datang. Terima kasih atas sokongan semua. Baik, lepas ni kita nak ikut sama-sama meraihkan Datuk KP kita di belakang. Yes. Untuk itu terima kasih yang berbahagia Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin, Ketua Pegang Eksekutif Kumpulan KTMB. Saya kembalikan kepada Hazel di studio Bis Malaysia. Berkahnya Ramadan, indahnya Syawal di KL Sentral, diharapkan inisiatif CSR yang dilaksanakan BES RTM hari ini dapat memberi manfaat kepada pengguna khususnya di KL Sentral. BES Malaysia edisi Selasa 2 April 2024 berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, RTM teman setia anda. Salam Malaysia Madani.